Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, yang dihormati ahli jawatankuasa, tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berada pada penghujung bulan Sya'ban, dan kita harapkan agar kita dapat memperoleh berada pada bulan Ramadan yang akan datang mengunjungi kita, insya-Allah hari Selasa lah, hari Selasa. Dan pada esok hari disebut sebagai hari Syak, Yaumul Syak, hari yang terakhir pada bulan Sya'ban, di mana pada akhir bulan Sya'ban ini ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, bila kamu berada pada akhir bulan Sya'ban, izan tasafa Sya'ban, bila kamu berada pada pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kamu berpuasa. Memang ada satu hadis yang menyebutkan tentang berkenaan bila dah 15 Sya'ban kamu jangan berpuasa. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan Nabi berpuasa banyak pada bulan Sya'ban. Jadi bila bertembungnya dua hadis ini, ada yang Nabi kata bila dah separuh Sya'ban jangan kamu berpuasa. Ada hadis yang lain Nabi berpuasa banyak pada bulan Sya'ban dan menggalakkannya secara tak langsung sahabat-sahabat berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka ulama cuba membuat ataupun kita kata cuba menyelaraskan di antara dua hadis ini. Yang tak boleh tu bila, dan masa bilakah yang tak boleh berpuasa pada bulan Sya'ban. Jadi apabila diselaraskan antara larangan Nabi berpuasa pada setengah yang kedua pada bulan Sya'ban dan suruhan ini, maka larangan itu kepada mereka khususnya pada hari esok hari lah, pada hari Syak. Pada hari Syak, di mana larangan itu kepada mereka yang tak biasa berpuasa. Dan tak biasa berpuasa itu pada hari Syak, pada esok hari lah. Kepada yang dah biasa, dah memang Isnin Khamis dia dah biasa puasa, maka tak timbul isu teruskan berpuasa kalau siapa nak puasa esok lah. Dia semangat lebih nak puasa bulan Ramadan, dia kata. Nak lebih sehari daripada orang, dia tak boleh bulan Ramadan. Kalau nak buat esok kan, khusus kepada orang yang telah biasa berpuasa itu boleh. Yang tak biasa kan, mengambil daripada sempena larangan Nabi melarang daripada berpuasa pada pertengahan kedua pada bulan Sya'ban, yakni khususnya pada 30 Sya'ban ataupun 29 Sya'ban. Hari Syak. Hari Syak ni orang yang dah biasa tak apa, yang tak biasa tak boleh. Itu hari Syak. Okey. Hadis Nabi tu ada yang melarang, ada yang menyuruh. Jadi dua-dua tu kena baca sekali dalam perkara itulah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kalau kita di sini dalam tadabbur surah Al-Kahfi ayat yang ke 83 ya.
Wa yas'alunaka 'an Dzil Qarnain. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang Dzil Qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikran. Bagi tahulah bahawa aku akan menjelaskan kepada kamu siapakah sosok tubuh yang dinamakan dengan Zulqarnain. Ceritanya apabila orang kafir Quraisy yang balik daripada Madinah, dia telah pun mereka bertanya kepada orang pendeta Yahudi. Masa tu belum hijrah lagi. Mereka cari idea macam mana nak menjawab soalan-soalan, bagaimana nak menjawab Quran yang ada pada Rasulullah. Macam mana nak cari idea. Sebab apa yang terkandung dalam Quran ini tak dapat nak dipikir oleh akal mereka, jauh daripada fikiran mereka. Lalu mereka cari idea, datang berjumpa dengan ahli kitab orang Yahudi. Lalu orang Yahudi ni mereka tanya, mereka bagi 3 soalan. Wahai orang kafir Quraisy, kalau kamu jumpa Muhammad, kalau nak tahu dia betul ke tidak, dia rasul ke tidak, kamu cuba tanya 3 soalan ini. Yang pertama, cerita tentang Ashabul Kahfi, kita dah bicarakan. Yang kedua, tentang Zulqarnain. Yang ketiga, tentang ruh. Zulqarnain, mereka tanya kepada Rasulullah tentang Zulqarnain. Rasulullah memang tak ada idea. Cerita Ashabul Kahfi pun Rasulullah tak ada idea, tak tahu, melainkan maklumat itu datang daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita dah ceritakan dululah mukadimah kisah bagaimana orang yang kafir Quraisy ni tanya kepada Rasulullah, dapat jawab dalam masa 2 minggu. Kita dah bicarakan dulu. Ringkasnya, bila tanya soalan ni kepada Rasulullah, Rasulullah tak dapat jawab. Baginda bukanlah seorang yang membaca, yang belajar. Dia macam orang Arab yang lain. Maklumat-maklumat yang pelik-pelik, yang cerita orang dulu-dulu mesti ada bertulis. Kalau tak bertulis pun mesti ada kitab, mesti ada. Tapi benda tu tak ada. Yang Rasulullah ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu kan, cerita yang ditanya oleh orang kafir Quraisy ni hanya dapat dijawab menerusi wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satunya ialah tentang Zulqarnain. Siapa orang sini ada nama Zulqarnain? Kalau ada orang sini nama Zulqarnain. Zulqarnain ni maksudnya ialah dia mempunyai 2 tanduk. Zulqarnain ni adalah 2 tanduk. Zu tu makna mempunyai, Qarnain tu maksudnya 2 tanduk. Bukan bermakna orang ni ada 2 tanduk macam tanduk kebau. Bukan tanduk kebau, tanduk lembu tu tak. Bukan ingat faham, dia tak ada orang ada bertanduk ke? Macam Dajjal ada tanduk, ada tak? Bukan. Dia bukan orang yang ada tanduk, tetapi mungkin dia punya pakaian dia punya topi kebesaran dia tu ada dia punya cabang-cabangnya kat atas ni lah. Kan? Ada orang yang cabangnya satu gitu kan, tegak gitu, botak kepala. Kan? Ada dia punya mahkotanya tu, bila nampak daripada jauh dia macam 2 tanduk. Itulah ulama tafsir kan. Sebab kan, kalau orang ada 2 tanduk kan, orang sebut macam kucing bertanduk lah kalau orang Melayu. Maknanya kan, dia bukan maksudnya orang yang fizikalnya ada 2 tanduk, tetapi dia punya pakaian dia tu, dia punya kebesaran dia tu yang dipakai nampak hebat macam mempunyai 2 tanduk. Gitulah. Ada yang mentafsirkan 2 tanduk ni sebab dia menguasai timur dan barat. Ni yang cerita tentang Ashabul, cerita tentang Zulqarnain. Zulqarnain. Ada orang pun nama anaknya Zulqarnain, dan mungkin ada kita lah kot nama Zulqarnain. Diambil daripada nama nama yang terdapat dalam Al-Quranul Karim ialah nama Zulqarnain.
Qul yas'alunaka an Dzil Qarnain. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang Dzil Qarnain ini. Siapakah dia? Qul sa'atlu alaikum minhu zikra. Katakanlah aku akan menyebut tentangnya. Menyebut tentang apa? Tentang kisah siapakah sosok tubuh Zulqarnain. Mungkin tuan-tuan pernah terdengar, terbaca, dipanggil dengan Iskandar, The Great Iskandar, ataupun dalam bahasa Melayunya Iskandar yang Agung, The Great Iskandar. Kalau tuan-tuan pernah terbacalah tulisan-tulisan buku-buku yang sebelum ini, yang merupakan seorang pahlawan dulu dalam zaman-zaman, kita kata apa nama ni, sebelum zaman Nabi ni kan. Seorang raja yang begitu kuat, yang kalau tak salah saya berpusat di Parsi ataupun pusat di India kan. Dia punya namanya disebut sebagai The Great Iskandar, Iskandar yang Agung. Dan juga ada juga nama Alexandria kan. Ini semua nama-nama orang dulu-dulu. Yang siapakah, adakah Zulqarnain ini merupakan itu adalah Iskandar yang Agung ataupun Alexandria ataupun dalam bahasa Melayunya Iskandar yang Agung, wallahu alam kan. Sumber-sumber daripada barat menganggap bahawa itulah Zulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Sumber daripada Al-Quran, daripada ulama-ulama kan, mereka tidak merujuk kepada Iskandar yang apa nama ni, yang agung, yang pernah menjadi pemerintah yang hebatlah suatu masa dahulu. Nanti tuan-tuan cari nama The Great Iskandar ataupun Iskandar yang Agung, boleh search dalam Google siapakah Great Iskandar ini. Qul sa'atlu alaikum minhu zikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kata Allah Ta'ala, kami telah memberikan dia kekuasaan di atas muka bumi ini. Kami telah pun melantik dia menjadi pemerintah yang hebat. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah pun memberikan kepada dia segala bentuk ilmu. Dan juga wa atba'a sababa. Dan dengan ilmu dan keupayaan itulah dia dapat menguasai timur dan barat. Dia mempunyai kehebatan dari sudut ilmu dan menguasai timur dan barat. Hatta iza balagha maghribal syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma. Dan dia bawa bala tenteranya. Dia bala tentera besar. Tuan-tuan, kalau nak bawa tentera ni kan, bawa tentera, dia memerlukan belanja yang besar kan, perjalanan yang jauh, belanja yang besar kan. Nak bawa makanan, nak bawa air, nak bawa kenderaan, nak bawa ni bukan satu perjalanan ataupun satu pasukan yang kecil-kecil, memang pasukan yang besar. Nak bawa tentera yang cerita Iskandar Zulqarnain ni, dia bila lalu je negara, semua negara ini semua tunduk kepada dia. Sama ada beriman ataupun kamu masuk Islam, ataupun kamu akan diperangi dan tahap dibunuh. Cerita Iskandar Zulqarnain dulu. Lalu dia berjaya menguasai lah. Bila dia bawa tentera, dia bukan bawa tentera 1,000, 2,000. Dia akan bawa tentera 10,000. Maklumlah dia langgar negara, bawa negara habis semua. Negara-negara yang dia lalui semuanya beriman kepada Tuhan dan semua tak dapat nak mengalahkan dia. Kalau setakat 10,000, mungkin ada negara yang kuat boleh lawan. Tentera Parsi tu, dia punya tentera dia ada 100,000 orang. Tentera dia zaman Parsi dulu 100,000 orang. Dan Zulqarnain tentulah mempunyai tentera lebih lagi daripada itu, besar tenteranya. Bila besar tentera ni kan, pengurusannya macam mana tuan-tuan? Pengurusan makan, pengurusan logistik, pengurusan apa, ketenteraan, latihan. Bukan sikit-sikit duit lah kan. Zaman Nabi ada tentera, zaman Nabi ada tentera.
Tentera pada zaman Nabi paling banyak pun 10,000. Tentera pada zaman Rasulullah mempunyai tentera paling banyak 10,000. Ketika mana baginda menyerang, masuk ke Mekah. Dan bila masuk ke Mekah tu, baginda ramai orang masuk Islam dan membentuk tentera yang besar, 10,000 orang tentera Rasulullah. Itu paling ramai lah pada yang zaman Rasulullah mempunyai tentera. Kalau tak dalam 3,000, 4,000, tak ramai tentera Rasulullah. Sebab nak menyediakan kelengkapan tentera tu bukanlah kecil-kecil, sikit punya kos, banyak punya kos. Dan inilah yang menjadi sebutan cerita Zulkarnain ini. Disebutkan dalam Al-Quran kisahnya, satu kisah yang dapat menguasai alam dan penduduk bumi ini, kerana disebabkan oleh keupayaannya dan juga ketenteraannya yang cukup besarlah pada masa itu. Lalu disebab itulah orang Arab Quraisy bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang disebutkan sebagai Zulkarnain ni? Sebab mereka nak tahu, betul tak Nabi Muhammad ni tahu? Sebab kalau tahu cerita tentang cerita tentang Zulkarnain ni, benda yang memang tak ada sumber lain melainkan hanya wahyu daripada Tuhannya, maknanya itu tanda. Sebab itu kalau orang tanya orang kafir Quraisy, bukan mereka tak tahu kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka sengaja menolak kebenaran kerana kepentingan mereka. Bukan mereka tak tahu Nabi Muhammad ni benar apa yang dia bawa, tetapi mereka menolak baginda disebabkan oleh kalau mereka terima kepentingan duniawi mereka, mereka menjadi raja, mereka menjadi ketua, mereka ada berpengaruh, mereka terpaksa tunduk kepada ini yang mereka tak nak. Maka mereka tak tahu sebab Rasulullah dah cerita dah. Qul sa'atu alaikum min zikra, dan dia ceritalah tentang detail tentang perkara ini. Sehinggalah bala tenteranya apabila sampai ke daerah matahari terbenam, dia bawa tenteranya berjalan daripada satu negeri sampai negeri. Dia berpusat, ada banyak pandangan. Ada yang mengatakan Alexandria, yang ada satu lagi dipanggil dengan Raja Parsi. Raja Parsi yang dimaksudkan dengan Zulkarnain inilah seorang Raja Parsi yang bernama, saya lupa pula namanya, seorang Raja Parsi, yang itulah yang dikatakan yang dimaksudkan dengan Zulkarnain. Namun dalam Al-Quran dia tak cerita detail nama itu, siapa dia, tapi disebutkan ciri-cirinya. Yang antara disebutkan dalam Al-Quran ialah hatta iza balagha maghribasy syamsi, dia bawa tentera yang besar, sehinggalah tentera ini sampai ke daerah matahari terbenam. Jalan punyalah jauh, daripada satu negara. Ia mendapati terbenam di sebuah mata air hitam yang berlumpur, dan dia mendapati di sisinya ada satu kaum yang engkar. Di sana dijumpa dengan satu negeri, satu tempat orang tak nak beriman. Kami mengilhamkan kepadanya, kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka ataupun engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Diberikan pilihan kepada Zulkarnain sama ada nak bunuh mereka ataupun nak berbuat baik kepada mereka dengan membiarkan mereka dan asalkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita tentera Zulkarnain ini cukup besar, dan sehingga dapat menguasai timur dan barat. Ini cerita Zulkarnain. Kemudian apa kata Zulkarnain? Qulna ya qala amma man zalama fasawfa nu'azibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'azibuhu azaban nukra. Sungguhnya, kata Zulkarnain, sesiapa yang zalim, kami akan menyeksanya. Summa yuraddu ila rabbi, dan kami akan kembalinya kepada Tuhan, lalu diazabkan dengan seksa yang seburuk-buruknya.
Siapa yang tak nak Islam, kami bunuh, dan dia akan akhirat nanti dia akan disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man amana wa amila salihan, orang yang beriman yang buat baik, kan, falahu jazaa'anil husna, mereka akan dapat balasan yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan perintahkan kepadanya dengan perintah yang mudah. Maknanya dengan kata lain, diberikan dua pilihannya, nak Islam ataupun tak Islam. Ni kerajaan Zulkarnain dululah. Jadi kita tuan-tuan, dalam Islam ni zaman dulu kan. Dalam Islam kita tak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Tak boleh diberikan kata dua pilihan, Islam ke tak Islam. Tak Islam aku bunuh, Islam tak apa. Dia tak begitu. Syariat Nabi kita Muhammad dia tak begitu. Syariat Nabi kita Muhammad, kamu Islam, alhamdulillah. Tak Islam, tak apa. Kekal sebagai tak Islam tu terpulang kepada kamu, hak kamu. Kerana Islam tidak memaksa orang masuk Islam. Ini syariat Nabi kita Muhammad. Syariat dulu mungkin berbeza. Syariat Nabi kita Muhammad lebih arham, lebih rahmat, lebih bersifat kasih sayang. Kalau siapa yang tak beriman tidak dipaksa, kerana iman bukanlah sejenis paksaan. Tapi kalau dah masuk Islam, maka kena ikutlah dia punya undang-undang dan peraturannya. Kerajaan Zulkarnain dia tidak. Kerajaan Zulkarnain dia jumpa, dia kata dua je, Islam tak Islam. Tak Islam, pancung. Islam, okey. Itu zaman Zulkarnain. Summa wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Summa atba'a sababa hatta iza balagha matli'a syamsi. Kemudian dia jalan lagi, sehinggalah dia sampai ke daerah matahari terbit. Tadi matahari terbenam, ni matahari terbit. Maknanya di kawasan yang jauh lah, di kawasan, semua ni berada di kawasan Timur Tengah. Jalan mereka bukan naik kapal terbang, jalan dengan kuda, dengan unta, kenderaan yang ada pada masa itu bawa, dan berjalan dengan perjalanan yang jauh, daripada matahari terbit kepada matahari terbenam. Kalau kita ni maknanya di kawasan Asia Tenggara ni lah, kalau kita lah kan. Kalau di Timur Tengah ni, di kawasan Timur Tengah dikuasai oleh Zulkarnain. Antara yang menguasai besar dalam sejarah ialah Namrud. Namrud dia punya kekuasaan dia besar, kerajaan Namrud. Kerajaan Mukhtanasar zaman selepas Nabi Musa alaihi salam, kekuasaannya besar. Namrud kafir. Mukhtanasar pun tak Islam juga, kan. Yang Islam mempunyai kekuasaan yang besar ialah Zulkarnain, dan satu lagi ialah Nabi Isa alaihi salam, nanti yang akan memerintah bumi ini dengan adil satu hari nanti. Ada 4 tentera, ada 4 kerajaan yang besar dalam sejarah manusia yang menguasai jajahan yang sangat besar. Yang pertama Namrud, yang kedua Mukhtanasar, kedua tak Islam. Yang ketiga Zulkarnain Islam. Yang keempat satu lagi Nabi Isa ni Islam. Ini maknanya dalam sejarah manusia 4 tentera yang besar. Ini yang dilalui oleh Zulkarnain, satu sosok tubuh kerajaan yang kuat yang dapat menguasai timur dan barat. Dan sehinggalah sampai ke matahari terbit, dia mendapatinya terbit kepada satu kaum yang kami tidak menjadikan mereka sebarang perlindungan daripadanya. Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra, dan demikianlah halnya, sungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala, ni cerita ringkaslah tentang Zulkarnain, seorang raja yang ada disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, yang menjadi orang Islam, diberikan kuasa yang begitu besar. Dan siapakah dia ini? Ada yang kata dia Alexander, ada yang sebut dia Akbar yang agung, the Great Iskandar ataupun the Great Akbar, dan ada yang kata dia adalah seorang raja
raja daripada Parsi, kan, yang adalah suatu masa dahulu. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya ada masa sikit lagi tuan-tuan, saya nak saya skip lah cerita tentang Zulkarnain ni. Saya nak sebut sikit tentang Ramadan ni, kan, satu ibadat yang kita boleh saya nak promosi Ramadan bersama keluarga. Ramadan bersama keluarga. Kerana sebelum ini banyak kita melakukan ibadat Ramadan, ibadat dalam bulan puasa ni, dalam bulan Ramadan ini, mungkin ada yang melibatkan keluarga, tetapi belum lagi menjadi suatu kebiasaan dalam kalangan masyarakat kita untuk melibatkan semua ahli keluarga dalam menyambut Ramadan. Maksud saya ialah bukan sekadar kita berbuka puasa je, kan, tetapi dalam mewujudkan satu suasana di rumah kita, suasana Ramadan. Ramai orang menyiapkan rumah, kan, untuk hari raya, kan. Tapi macam mana kita berfikir, kan, sekarang dan juga akan datang, supaya dibudayakan menjadi menyambut ataupun rumah ni, kan, ada satu suasana kelainan, ada suasana Ramadan. Macam nak buat? Saya nak sebutkan apa tu suasana tu. Orang kadang-kadang, orang sekarang lah tuan-tuan, orang sekarang ni, dia pergi jalan-jalan makan angin. Pergilah ke Mary Helen lah contohnya, minum teh cawan. Dekat mana? Dekat tepi lereng ladang teh, kan, teh cawan. Adalah dia punya kek ke kuih, kan, minum teh bo. Cuacanya sejuk, teh yang panas sedap minum. Teh ni kat rumah pun ada. Kat rumah pun ada teh. Orang sanggup pergi minum teh jauh tu, ke Kamar Helen tu. Punyalah jauh, kan, kat depan ni pun ada kedai-kedai teh. Jauhnya pergi. Kenapa? Nakkan suasana. Nakkan suasana tu. Orang sekarang punya passion lah, nakkan suasana. Suasana macam mana? Oh, minum kopi tepi laut, kan, ada sekodok sikit, kan, duduk tepi laut, penuh angin sedap je, ada kopi sedap, hirup sedap. Suasana tu orang beli sekarang. Orang mencari suasana, supaya suasana tu nak bagi jadi seronok, jadi indah, jadi best. Sebab suasana ni, suasana. Orang sanggup pergi sampai luar negara, orang sanggup pergi naik motor jauh nak beli suasana ni, kan. Jadi bila datang bulan Ramadan, bagaimana kita nak menjadikan suasana itu, kan, bukan sekadar di masjid kita, di rumah kita, bagi ada satu suasana Ramadan. Dulu ingat tak dulu tuan-tuan, masa zaman ada kad raya dulu, zaman dulu-dululah, kan, ada kad raya. Apa orang buat dengan kad raya? Ikat gantung dekat ranting, kan, buh ranting dekat rumah, kan, buh ranting, kemudian boleh gantung kad raya, kan. Itu yang buh ranting, buh dalam pasu, buh raya. Ada juga yang gantung, buh tali gantung, kan, gantung. Kenapa buh kad raya? Sebab nak suasana raya. Betul tak tuan-tuan? Nak suasana raya tu supaya nampak, oh, suasana raya, ada kad raya. Sekarang ni kad raya pun dah tak ada. Orang bagi semua dalam ni, bagi mana ada kad raya sekarang. Tak apalah, kan. Jadi saya sepanjang 4-5 tahun kebelakangan ini, kan, musim-musim nak menyambut Ramadan ni, saya suruh anak-anak dengan isteri lah sama-sama buat, kan, gantung selamat menyambut Ramadan. Print kertas satu-satu, kan, stapler, bokat, buat lubang, gantung tali. Ramadan Karim, ataupun selamat menyambut Ramadan, suasana, kan, bola belon sikit, apa semua sikit, bagi nampak suasana lain daripada adanya
Kalau orang buat hari jadi, birthday kan, sambut hari jadi, orang buat apa kan? Orang buat kek kan. Kemudian ada budak-budak bawa topi tu. Kemudian bolah apa benda tu, nak bagi pan-pan, nak bagi suasana tak? Suasana menyambut hari raya, menyambut birthday, selamat hari jadi. Kek tu pula ada dia punya lilinnya pula. Tiup pula apa semua. Orang sekarang punya dah. Dia nak buat suasana. So macam mana Ramadan ni kan, kita mewujudkan satu suasana ini di rumah kita, supaya menjadi tempat ibadat yang kita dengan anak-anak, dengan cucu kan, dengan menantu, dengan apa lagi, dalam rumah kita ada benda ini yang boleh kita lakukan. Paling-paling tidak tuan-tuan ada idea buat tu, kita nombor 2 lah. Paling tidak ada idea. Orang sekarang yang moden ni dia buatlah benda-benda. Yang pertamanya, bila yang pertama lah dia buat gantung-gantung kan, nak bagi sambutan hari raya, sambutan Ramadan ni. Yang kedua ialah dia buat apa yang disebut sebagai mihrab Ramadan. Tempat di rumah dia ada tempat dia letak rehal baca Quran kan, letak sejadah, ada rehal sikit kan, ada kot nak poster-poster sikit kan, dia untuk anak-anak isteri kan, supaya ada tempat khusus untuk Ramadan ni. Kan? Ada tempat ibadat. Ustaz nak ibadat masa bila Ustaz? Kan, semayang tarawih kat masjid kan. Tadarus dengan imam pun dengan tadarus dengan orang masjid. Bila nak tadarus dengan kat rumah? Yalah kan. Bukan semua orang datang ke masjid tadarus. Ada yang tadarus kat rumah, yang kat masjid lah kan. Tapi maknanya ialah kita mewujudkan suasana ini supaya tak adalah kita seorang je tadarus kan. So isteri kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, nampaklah atuknya buat. Esok kurang-kurangnya boleh menjadi sunnah yang baik. Yalah, sunnah Nabi lah. Ni sunnah atuk. Ni sunnah atuk ni. Atuk buat sunnah ni kan. Walaupun baru setahun 2 ni buat, tak apalah kan. Sunnah yang baik supaya ada di rumah kita kan. Tempat-tempat yang seperti itu supaya kita boleh jadikan dia tempat ibadat. Yang ketiga ialah tadarus bersama keluarga, mingguan kan. Takkan bulanan dah, sebulan sekali tarawih. Adalah sekali-sekala kita dengan kalau lagi kerap lagi bagus. Ada yang tadarus kat masjid, yang kat surau, yang kat rumah pun ada kan. Isteri kita mungkin tak berapa pandai baca, kita mungkin pandai. Ataupun kita tak berapa pandai, isteri pandai. Kita tak berapa tergagap. Isteri lancar, dia rajin ngaji. Orang perempuan ni rajin ngaji daripada lelaki kan. Kita tergagap-gagap kan. Awak ni rajin je datang masjid, baca Quran pun gagap katanya kan. Tak apalah tuan. Okey. Nak pergi sambung lepas ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey. Terkini pengumuman tarikh 1 Ramadan. Saya bukan pengumuman apa nama? Pemohon saja. Tapi menyampaikan maklumat lah kan. Jatuh pada 12 Mac hari Selasa ya. Dalam harap-harap betul lah ni kan. Harap betul lah ni. Insya besok lah. Dah tahulah kan. Ini apa nama ni? Pengumuman lah, pengumuman puasa hari Selasa. Hari Selasa. Kalau tak tarawih lah kita hari ni. Kalau puasa esok tarawih lah kita malam ni. Okey. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita balik tadi, ibadat bersama keluarga. Yang pertama ialah mewujudkan satu suasana yang baik di rumah kita. Dengan mewujudkan apa nama ni, signage ataupun tampal-nampal, gantung-menggantung bagi menggambarkan Ramadan. Yang kedua ialah mihrab Ramadan, ada tempat ibadat yang kita mungkin semayang malam lah kot, malam kat situ. Dan yang boleh kita lengkapkan di situ ialah rehal untuk kita baca Quran dekat situ kat rumah. Ada tempat dia baca Quran. Dan boleh seterusnya menjadikan dia tempat untuk kita bertadarus dengan isteri, dengan anak. Mungkin mereka lebih pandai daripada kita. Apa nak malu kan? Mereka mungkin lebih pandai daripada kita membaca. Ataupun dua-dua ni tak berapa nak terti, tak apalah. Bacalah yang mana boleh kan? Supaya mengambil sempena tadarus Quran ni tadi. Yang ketiga ialah yang keempat ialah nak mewujudkan suasana keluarga ini ialah dengan acara berbuka bersama keluarga. Acara berbuka bersama keluarga. Dan kita yang menjadi imam di rumah kita, sekali-sekala dengan anak, dengan cucu, dengan menantu kan. Selain daripada kat masjid, kita dah hari-hari dah kat masjid, carilah satu masa untuk bersama-sama dengan anak cucu kan. Ada 8 rakaat, seorang ambil 2 rakaat jadi imam, seorang bergilir-gilir kan. Siapa yang anaknya mungkin mengaji tahfiz misalnya, boleh kita suruh dia ke depan. So maknanya acara keluarga. Supaya acara keluarga inilah yang dapat mengikat hubungan antara anak, antara menantu, antara cucu. Ini anak tak ke mana, cucu tak ke mana, menantu tak ke mana kan. Jadi tak begitu, lebih cantik lah. Lebih cantik kalau kita dapat kumpulkan sama-sama kan. Bukan sekadar kumpul makan je. Kadang-kadang orang sonok kumpul makan lah. Selain daripada itu ada acara yang lain yang kita dapat laksanakan. Dan kalau dapat tadarus sekali, lagilah baik kan. Supaya Ramadan ni menjadi suatu bulan ibadat bersama ahli keluarga. Bukan sekadar kita je yang nak masuk syurga kan, tetapi perlu menanamkan nilai yang baik kepada semua ahli keluarga kan. Jadi menjadikan Ramadan sebagai suatu kan acara
keluarga. Satu acara keluarga. Tak mau kita seorang aja yang ke depan elok bagus, tetapi keluarga kita kan tak dipastikan. Keluarga kita ni tak cantik lah kan. Dan inilah yang cuba untuk kita ketengahkan kan. Pada tahun ini cuba ada kelainan, siapa yang boleh, siapa yang sempat. Janganlah pula isteri kata, bang terbiat ke apa abang ni, tak pernah nak gantung-gantung. Tiba-tiba tahun ni nak gantung-gantung ni pula lah, apa benda ni kan, bang terbiat ke kan. Janganlah sebut macam itu kan. Kita nak ada kelainan. Dan kalau drastik sangat pun susah juga kan. Cubalah maknanya fikir-fikirkan, khasnya kepada kan pasangan-pasangan muda kan, dan atuk-atuk pun boleh juga ajak sama-sama dengan menantu kan, supaya anak cucu sekali dapat mengikat hubungan yang baik bersama ahli keluarga kan. Dan hubungan inilah yang mengeratkan lagi hubungan dan juga dapat menambahkan lagi rasa kekeluargaan itu yang diikat atas nama agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang saya sebutkan ini berkaitan dengan Ramadan, konsep Ramadan keluarga, Ramadan acara keluarga yang kita cuba fikirkan sama-sama kan, dia punya pelaksanaannya ataupun ideanya bagaimana kita nak buat. Yang pertama tadi juga saya sebutkan tentang cerita tentang Zulkarnain, seorang sosok tubuh pemerintah ataupun ketua ketua kerajaan yang pernah menjadi kerajaan yang membentuk kerajaan yang besar, ada disebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Dan ahli sejarah mempunyai pendetilan yang panjang tentang dia punya sejarahnya, dia punya tarikhnya apa semua panjanglah. Saya tidaklah berhasrat untuk memperincikan di medium ini pada kali ini. InsyaAllah ada masa-masa lain saya akan huraikan sikit lagi tentang sosok tubuh ini untuk menjadi pengetahuan dan juga pengajaran kepada kita bersama. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.